Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu kita kali ini di luar daripada opening bell kerana saya tidak berkesempatan tadi untuk bersama dengan Datuk Haji Muhammad Asri dalam sesi opening bell pagi tadi. Jadi saya akan membawakan sesi rekaman mengenai dengan pasaran global, apa yang telah pun berlaku dan apa yang akan dijangka berlaku pada minggu ini. Tetapi sebelum itu kita akan membuat perkongsian dulu apa yang telah pun berlaku di pasaran global sepanjang minggu lepas dan apa-apa yang telah pun berlaku dan sedang berlaku pada minggu ini ya, ataupun yang telah pun berlaku pada sebelah hujung minggu minggu lepas. Okey. Seperti yang kita ketahui, seperti yang dapat dilihat di sini di sini yang dapat dilihat yang mana pasaran utama di Wall Street iaitu Dow Jones. Dow Jones telah pun membuat kenaikan sedikit ataupun lanturan sedikit sebanyak 139 mata ataupun 0.4% pada hujung minggu lepas dan masih berada di atas paras 200-day moving average dan telah pun menitepi sedikit ya di atas 10-day moving average 10-week moving average 10-week moving average. Dan dilihat pada masa ini Dow Jones masih lagi dalam keadaan yang positif, aliran yang meningkat walaupun dapat kita lihat tekanan yang telah pun berlaku pada minggu lepas, tetapi semua itu seperti yang telah pun saya katakan pada minggu lepas adalah perkara yang biasa sahaja ya. Dan kalau kita lihat pun dalam S&P 500 indeks ini juga meneruskan aliran yang meningkat, yang mana kita dapat melihat kenaikan tersebut dah lebih daripada 2 mata pada minggu lepas, akhir minggu lepas, dan sedang berada di atas 200-day moving average ataupun 40-week moving average, masih lagi dalam keadaan positif. Begitu juga dengan Nasdaq Composite, tetapi walau bagaimanapun Nasdaq Composite masih lagi berada di bawah 200-day moving average dan walaupun telah pun membuat peningkatan sebanyak 90 mata, lebih daripada 90 mata pada minggu lepas, kita haruslah berhati-hati dalam sektor ini ya, kerana indeks utama iaitu Nasdaq Composite yang mana biasanya berkait rapat dengan berkaitan dengan sektor-sektor ataupun saham-saham teknologi masih lagi belum dapat menembusi 200-day moving average seperti mana yang telah pun dilakukan oleh Dow Jones Industrial dan juga S&P 500. Dan pengangguran menurut data NFP yang telah pun dikeluarkan pada hari Jumaat lepas telah pun susut sebanyak 3.6% dan ini telah pun memberikan satu nafas baru dalam pasaran global pada minggu lepas, pada akhir minggu lepas, yang mana Federal Reserve menginginkan kadar pengangguran ini terus susut ya, itu yang lebih penting bagi mereka, dan walaupun employment tersebut tidak seperti yang dijangkakan, tapi seperti yang saya katakan awal tadi, yang penting bagi Federal Reserve ialah penurunan dari segi pengangguran, kadar pengangguran tersebut, dan juga dengan dengan data yang telah pun dikeluarkan ini, Federal Reserve akan meneruskan meningkatkan lagi kadar faedah kepada 0.5% yang akan dimulakan ataupun dimulakanlah pada bulan Mei yang akan datang. Dan dengan kenaikan kadar faedah yang akan dirancang dibuat oleh Federal Reserve ini, memberikan keyword iaitu pengurus dana ARK Invest mengatakan bahawa Federal Reserve bermain api oleh kerana dana yang ditadbir ataupun diurus oleh keyword ini ialah more towards growth sektor ataupun sektor pertumbuhan, yang mana apabila kadar faedah dinaikkan, sektor pertumbuhan ini ataupun growth sektor ini ataupun growth stocks, saham-saham yang berkaitan dengan pertumbuhan, iaitu lebih kepada yang bersifat berkaitan dengan teknologi, akan mengalami tekanan jika sekiranya kadar faedah ini terus dinaikkan.
Ini kerana para pelabur akan secara beransur-ansur seperti yang telah pun saya katakan pada minggu lepas, akan mengalihkan dana-dana mereka daripada aset yang berisiko seperti equity dan beralih pula kepada aset yang lebih selamat ataupun kurang berisiko ataupun lebih konservatif, iaitu kadar faedah ataupun fixed income. Fixed income ataupun fixed income ini semula fixed deposit lah, okay, fixed income tersebut, okay. So that's the reason kenapa beliau kurang senang dengan tindakan ataupun strategi Federal Reserve untuk terus meningkatkan kadar faedah ini. Okay. Dan selain itu juga perkembangan daripada China yang dapat kita lihat, Omicron mempunyai cabang yang terbaru, iaitu cabang di luar daripada BA.1.1 yang ditemui 70 km di luar bandar Shanghai. Dan mengikut laporan daripada bandaraya tersebut, mereka mengesan lebih daripada 13,000 kes positif setiap hari, lebih daripada 13,000 setiap hari. Dan ini bagi mereka amat membimbangkan, tetapi masih lagi banyak perkara yang perlu diketahui dan banyak lagi kajian perlu dibuat sejauh mana cabangan Omicron yang terbaru ini memberikan impak terhadap vaksinasi yang telah ada, dan apakah ia lebih mengganas daripada Omicron yang diketahui selama ini. Dan seperti yang telah pun kita dengar tadi pagi tadi daripada Datuk Haji Maulana Nasri yang beliau mengatakan di Eropah dan juga di Thailand mempunyai varian Omicron yang baru, dan begitu juga di China seperti yang telah pun saya nyatakan tadi, dan semua ini mungkin akan memberi impak terhadap pemulihan ekonomi dunia, okay? Dan selain daripada itu juga para pelabur-pelabur institusi melihat saham bioteknologi masih lagi dalam tekanan, tapi walau bagaimanapun seperti yang dapat kita lihat di dalam carta di atas ini, kita dapat melihat sektor bioteknologi ini mungkin berpotensi untuk membuat lantunan dan memecah ruang resistance yang ada di atas tersebut, ya, yang Anda dapat ya di atas tersebut, ya. Tetapi ia perlulah melempasi paras lebih daripada 5,300 untuk ia membuat lantunan yang amat positif, yang mana dapat kita lihat di sini. Jika ia tidak mampu memecah BDTL tersebut, mungkin ia akan meneruskan kenaikan yang meningkat lagi, lebih daripada 5,500. Dan jika ini berlaku, banyak nanti saham-saham yang berkaitan di dalam bioteknologi ini akan meneruskan aliran yang meningkat yang lebih positif lagi lah. Jadi ini yang perlu kita lihat. Tetapi masih dalam tekanan, jadi kita perlu memerhatikan jika sekiranya yang mampu memecah nanti paras resistan 5,300, dan pelabur-pelabur di pasar global sedang mengintai-intai peluang ini, ya. Jadi kita harus peka tentang perkembangan ini. Dan di dalam sektor penerbangan, di sebalik kenaikan yang mendadak, ya, dari segi minyak mentah, pada masa ini banyak sektor-sektor di dalam sektor penerbangan, ya, telah pun membuat satu langkah agresif untuk mencari alternatif dalam bahan bakar ataupun fuel untuk penerbangan ini, yang mana mereka telah pun beralih semula kembali kepada Sustainable Aviation Fuel ataupun SAF, yang mana ini akan dapat nanti mengurangkan impak kos operasi penerbangan. Pada ketika ini, of course, operasi penerbangan memang turut terjejas, tetapi ini dengan kenaikan lagi krisis komoditi yang disebabkan oleh konflik di Rusia dan juga Ukraine, yang telah pun melonjakkan lagi kadar harga minyak tersebut, dan ini akan memberikan satu impak yang positif dalam sektor penerbangan. Jadi sekarang
kita perlu memerhatikan in terms of sustainable aviation fuel dan juga hydrogen fuel cell kalau tidak silap saya, yang mana pada masa ini syarikat gergasi penerbangan Airbus masih lagi mempelopori dalam bidang tersebut, dan kajian-kajian masih dijalankan untuk mengurangkan kos untuk penghasilan sustainable aviation fuel dan juga hydrogen fuel cell. Okay, hydrogen fuel cell ini. Okay. Ini satu sektor yang perlu kita perhatikan. Dan anjuran bagi pasaran global pada sepanjang bulan ini hingga bulan Mei nanti, yang mana kita lihat di sini Dow Jones mungkin akan bergerak kepada 33,900, manakala Brent pula terus akan dijangka meningkat sehingga 108 US dollar setong. Dan juga pasaran emas, walaupun kita melihat pada minggu lepas mengalami tekanan, tetapi menurut anjuran para penganalisa global, yang mana harga pasaran emas ni akan dijangka melonjak kepada 1980. Begitu juga dengan Bitcoin, walaupun kita dah melihat lantunan berlaku di dalam aset digital tersebut, tetapi kita akan melihat mungkin ada tekanan mungkin akan berlaku sepanjang bulan ini hingga bulan Mei nanti, dan mungkin akan meneruskan aliran meningkat semula pada bulan Jun nanti. Ini menurut para penganalisa di pasaran global. Di sepanjang minggu ini di pasaran Wall Street, 3 perkara yang perlu kita lihat, iaitu ISM Non-Manufacturing PMI yang akan dikeluarkan pada hari Selasa nanti, dan juga crude oil inventory serta FOMC meeting minutes yang akan dikeluarkan pada hari Rabu nanti, dan pada hari Khamis initial jobless claim akan dikeluarkan. Dan kesemua ini tentunya akan memberikan impak terhadap volatility pasaran. Jadi perlu kita perhatikan dan bersedia tentang hari-hari yang telah pun ditakwimkan untuk minggu ini. Dan sepanjang minggu ini tidak lagi banyak syarikat-syarikat akan mengeluarkan laporan suku kewangan mereka. Cuma ini adalah Sakibaki yang akan mengeluarkan suku kewangan mereka sepanjang minggu ini. Okay, termasuklah WD-40 dan juga Tilray, dan juga beberapa lagi syarikat-syarikat gergasi yang lain yang akan mengeluarkan suku kewangannya pada sepanjang minggu ini. Dan kita beralih pula kepada saham-saham yang masa ini hangat diperkatakan oleh para penganalisa. Salah satu daripadanya ialah Accenture, yang mana RBC Capital membuat harga sasaran bagi Accenture ini kepada 430 US dollar. Pada masa ini harga saham tersebut berada pada paras 340 dolar dan sedang membuat lantunan. Jadi perlu kita perhatikanlah sama ada lantunan ini akan mampu meneruskan seperti yang disasarkan oleh RBC Capital. Manakala UPS pula juga dijangka ataupun diberikan sasaran setinggi 250 US dollar oleh KeyBank, yang mana dapat kita ketahui pada masa ini UPS United Parcel Service sedang mengeluarkan dividen, dan pembelian balik saham-saham mereka, dan ini adalah satu petanda yang positif, and that is why inilah sebabnya KeyBank telah pun memberikan harga sasaran bagi UPS ini untuk mencapai paras 250 dolar. Okay? Jadi itu saja perkongsian saya untuk kali ini, dan insyaAllah saya akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan lagi di minggu hadapan pada hari Isnin, setiap hari Isnin pagi, dan begitu juga mungkin GIMC revision untuk alumni GIMC untuk bulan April ini. Sesi revision akan diadakan insyaAllah pada satu tarikh yang akan dimaklumkan, iaitu pada hari Sabtu bermula jam 9 pagi, dan saya akan mengumumkan
pihak Asrama Academy juga akan mengumumkan bila tarikh tertentu untuk sesi revision alumni GIMC nanti, insyaAllah. Begitu saja laporan Wall Street daripada saya, dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini dan sepanjang bulan ini nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.